Zulkifli, Ustaz kita dari Baitul Mal MAIS untuk segmen Celik Pewarisan dan Baitul Mal MAIS hari ini. Ya, betul. Dan pastinya perkongsian untuk Celik Pewarisan dan Baitul Mal bersama dengan Majlis Agama Islam Selangor MAIS mengakhiri Warna Pagi edisi untuk hari ini, hari Rabu 11 Ogos 2021, dan selepas ni Yati akan mengambil alih untuk meneruskan tugasan menerusi aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Rahmatan lil Alamin. InsyaAllah hari ini Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari akan sama-sama bercerita tentang pemakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita cerita tentang nenek kan, ada yang tanya atuk boleh dapat tak? Nak tahu jawapan esok pukul 9 pagi dekat Facebook Baitul Mal MAIS. InsyaAllah asatizah Baitul Mal MAIS akan bersama anda. Okey, untuk Warna Pagi besok pun kita akan sambung tugasan dan sehingga itu kita jumpa lagi. Sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Bual Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je puan. Sekarang ni MAIS ada menyediakan kalkulator e-faraid. Layari saja www.mais.gov.my. Kemudian puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudah ni Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di MAIS. Layari www.mais.gov.my atau hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Bekas Qadi Besar Pahang Syed Abdul Rahman Syed Muhammad bin Yahya diumumkan sebagai tokoh Mahli Hijrah Pahang 2021 pada sambutan yang berlangsung di Dewan Auditorium College Universiti Yayasan Pahang di Kuantan, Pahang. Dua anak Allahyarham Syed Muhammad dan Syed Akil mewakili arwah bapa mereka menerima anugerah berkenaan termasuk wang tunai berjumlah RM10,000, trofi, pelak, kalung dan sijil pada majlis yang diadakan dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ketat. Pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut berkenan berangkat menyaksikan majlis tersebut yang diadakan secara maya. Profesor Teknologis Profesional Dr. Zaliman Sauli dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang baharu. Kementerian Pengajian Tinggi KPT menerusi satu kenyataan memaklumkan bahawa pelantikan Profesor Teknologis Profesional Dr. Zaliman adalah bagi menggantikan Profesor Insinyur Teknologis Profesional Dr. Arbali Shah Ahmad yang telah hampir 2 tahun menyandang jawatan tersebut sejak tahun 2019. Lebih 500 penduduk Kuala Perlis mengambil peluang untuk mendapatkan vaksin secara jumpa terus atau walk-in di salah sebuah hotel di Kuala Perlis. Program vaksinasi khas tersebut diadakan susulan terdapat sedikit peningkatan kes COVID-19 di Kuala Perlis yang menimbulkan kegusaran dalam kalangan orang ramai. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Perlis Azman Mohamad Yusof berkata program tersebut memberi peluang kepada individu yang masih belum mendapat tarikh janji temu menerusi aplikasi MySejahtera untuk menerima vaksin COVID-19. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 1 September 2014, kursus pengurusan dan pengendalian fatwa telah diadakan di Kahirah, Mesir. Kursus ini berlangsung selama 3 bulan dan dihadiri oleh seramai 16 orang pegawai hal ehwal Islam. Mereka terdiri daripada 7 orang pegawai JAKIM yang mendapat tajaan penuh daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia JPA dan 9 orang pegawai yang sedang bertugas di Jabatan Agama Islam Negeri JAIN dan Jabatan Mufti ditaja oleh agensi masing-masing. Kursus ini dikendalikan oleh Pejabat Setiausaha Agung Jawatan Kuasa Tertinggi Dakwah Islamiyah Al-Azhar Mesir. Ia merupakan salah satu usaha JAKIM untuk meningkatkan kemahiran, kepakaran
pengetahuan dan pengalaman di kalangan pegawai hal ehwal Islam, khususnya dalam pengurusan dakwah dan kefatwaan yang berhubung kait dengan masalah semasa ummah. Melalui kursus ini juga, peserta akan diberi penekanan mengenai asas-asas ilmu bagi mengeluarkan sesuatu hukum di samping mendalami kemahiran pengurusan kefatwaan yang dikendalikan oleh Darul Ifta Mesir. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan marilah kita membuktikan rasa kesyukuran kita tadi terhadap kemerdekaan dengan berusaha untuk mengekalkannya dan juga mengisi dengan banyak kebaikan daripada kemerdekaan ini. Pertamanya, marilah kita berusaha untuk mengekalkan kemerdekaan dengan membina kekuatan, sama ada kekuatan jiwa, pemikiran dan juga kekuatan ekonomi, kekuatan politik, supaya jangan sampai kita dijajah semula dari segi jiwa kita, dari segi pemikiran kita dan dari segi cara hidup kita. Kemudian kita berusaha untuk mengisi kemerdekaan kita dengan sesuatu yang lebih bermakna, lebih hakiki. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Rubaiyat bin Amir, seorang tentera Islam. Islam datang untuk memerdekakan manusia, membebaskan manusia daripada penjajahan sesama manusia hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam datang untuk memerdekakan manusia daripada belenggu kesempitan hidup di dunia untuk menikmati kelapangan hidup di hari akhirat. Dan Islam datang untuk membebaskan manusia daripada penzaliman sistem hidup yang ditaja oleh musuh-musuh untuk menikmati keadilan dan juga kebahagiaan sistem hidup Islam. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan terus untuk berusaha bagi mencapai kemerdekaan dan kejayaan seterusnya pada negara kita, yang kita insyaAllah kita cuba terus memerdekakan dalaman kita, iaitu memerdekakan hati kita daripada penjajahan nafsu dan juga syaitan. Kita membebaskan pemikiran kita daripada ajaran-ajaran yang tak betul, yang tak benar daripada ciptaan manusia, dan kita membebaskan perasaan kita daripada dijajah oleh sifat-sifat mazmumah untuk kita membina sifat-sifat kebaikan. Dan insyaAllah apabila merdeka dalaman kita, insyaAllah kita akan dapat mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya dan mengekalkan kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah sekali merdeka, tetap merdeka dan terus merdeka. Akulah penyambut warisan. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 20 tahun bersama dengan anda, Inspirasi Inforia Islami. Masya-Allah. Alhamdulillah hari ini Yati bersama dengan anda untuk perkongsian Aspirasi 10.1 dah pukul 10.08 pagi. Husband baru nak melangkah keluar daripada konti. Terima kasih Azwan, dan juga terima kasih kepada Sufian Amrin, walaupun kat rumah BDR tapi tetap masih juga menceriakan hari anda. Alhamdulillah. Moga-moga apa jua perkongsian mereka memberi manfaat kebaikan untuk semua sahabat pendengar. Dan juga untuk bersama Yati hari ini kita bakal mulakan kejap lagi seperti yang telah pun Hazwan kongsikan tadi. Kita akan bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin. Kita nak belajar lagi tentang rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Pian pun dah sebut pentingnya, bagusnya kita bila kita ketahui cara untuk kita melaksanakan sesuatu dan ikut cara Nabi, kan? Ikut cara Nabi. Siapa lagi kita nak idolakan, siapa lagi nak kita contohkan kalau bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Jom kita sama-sama ikuti kejap lagi cara pemakanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz Rusdi dalam Rahmatan lil Alamin untuk anda saat ini. Jom kita dengarkan Rabbani dengan santun, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pertemankan saya Nur Hayati Paradi. Cerminan mulia pekerti
Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sedapnya nasi ni. Beras jenis apa awak masak ni, Alia? Panjang, lembut dan berderai. Harum pula tu. Beras Mogul Basmati Faiza, Mak. Bukankah beras Mogul Basmati Faiza ni sesuai untuk dibuat nasi biryani dan nasi Arab aja? Beras Mogul Basmati Faiza ni kalau buat nasi putih biasa makan hari-hari pun sedap. Tengok tu. Cucu-cucu nenek berselera sungguh makan. Pandai mak kamu pilih beras Mogul Basmati Faiza ya. Hidangkan beras Mogul Basmati Faiza untuk keluarga tersayang anda. Ingat beras basmati, ingat beras Basmati Faiza. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Perkembangan pesat dalam dunia sains dan teknologi menyaksikan manusia mempunyai banyak pilihan medium bagi mendapatkan maklumat dan hiburan. Radio merupakan salah satu medium tersebut. Walaupun teknologi radio wujud sejak 1896 lagi, namun fungsinya masih relevan dan masih diterima ramai sehingga kini. Bergantung kepada matlamat penubuhannya, sesebuah stesen radio bukan sekadar menyajikan berita dan hiburan, malah berperanan penting dalam membentuk dan mendidik minda masyarakat sama ada ke arah kebaikan atau keburukan. Sebagai sebuah radio Islami yang pertama di Malaysia, Radio IKIM sejak mula bersiaran pada 6 Julai 2001 terus mendukung inspirasi untuk memberi kefahaman Islam yang tepat kepada masyarakat. Sambil berhibur, para pendengar disajikan dengan pelbagai maklumat yang bermanfaat dalam pelbagai dimensi kehidupan. Ini merangkumi bidang kefahaman Islam, sosial, ekonomi, sains, perundangan, politik dan sebagainya. Sejak lebih 1 abad, radio berjaya meneruskan kelangsungan kewujudannya. Ini kerana teknologi radio berkembang seiring dengan perubahan teknologi semasa. Malah sekarang, ia adalah antara satu medium komunikasi yang paling mudah dan murah untuk digunakan. Sambil bekerja, memandu maupun mengurus rumah tangga, kita boleh mendengar radio. Jadi, dengarlah Radio IKIM. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Mustafa
صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا العلم الطيب الأولاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا العلم الطيب الأولاني Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia sentiasa bersama kami untuk perkongsian pada hari ini. Dan Alhamdulillah, kita bakal bersama menerusi rancangan Rahmatan lil Alamin. Dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat tak lain tak bukan. Kita ada Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Yati? Baik-baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi bersama sekali lagi rakan pendengar Radio IKIM untuk tahun 1443 Hijrah. Alhamdulillah. Tahun baru. Selamat tahun baru. Tahun baru ya. Ustaz, moga-moga Allah memudahkan sekali urusan Ustaz untuk terus memberikan ilmu pada rakan pendengar Radio IKIM. Baiklah, hari ini Ustaz, kita akan teruskan lagi perkongsian kita. Minggu lepas kita cerita tentang pemakanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada sambungannya insya-Allah. Kita terus saja kepada rancangan kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Yati dan sedang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diizinkan untuk bertemu pada pagi ini. Minta maaf terlewat sikit kan, sepatutnya kan, tak apa, insya-Allah. Yang pentingnya kita dapat bersiaran. Insya-Allah doakan dia berjalan lancar sehingga ke akhirnya dan kita semua dapat manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini insya-Allah. Belum terlambat rasanya untuk ucapkan selamat tahun baru Hijri 1443 Hijrah. Mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru ni akan menambahkan keberkatan Allah atas kehidupan kita dan insya-Allah mungkin ada sinar baru dari sudut masalah ataupun ujian yang kita sedang hadapi sekarang ni, iaitu pandemik COVID-19. Mudah-mudahan dengan datangnya tahun baru ni berlalu pergilah wabak penyakit COVID-19 tu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Yati dan sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada pertemuan kita lepas kita dah bicara tentang roti yang dimakan oleh Nabi SAW. Masya-Allah roti yang dimakan oleh Nabi SAW sangat berkhasiat. Sebab itu roti yang sifatnya wholemeal itu boleh menggantikan nasi. Boleh menggantikan nasi. Dan sangat tinggi seratnya, membantu penghadaman makanan kita dan seterusnya secara tak langsung dia akan membersihkan usus kita kan. Itu yang kebaikannya. Sebab itu makanan-makanan yang dimakan oleh Nabi SAW bukanlah mewah, tetapi Allahumma salli alaihi wasallam, dia makanan yang pertama berkhasiat. Dia tak mewah, tak perlu mewah tapi berkhasiat. Itu yang kita perlu tahu. Kalau kita bicara tentang ada satu makanan Nabi SAW yang namanya tharid. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis bahawa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'ir ta'am.
Nabi SAW bersabda, kelebihan Aisyah berbanding wanita-wanita yang lain sebab ketinggian ilmunya, kedua adalah ketajaman akal fikirannya. Aisyah memiliki ketajaman akal fikiran. Pick up lah, orang panggil sekarang pick up. Dengar sekali je pick up terus kan. Okay. Yang kedua, Allah SWT, Aisyah ni memiliki ketinggian ilmu. Sebab itu dia menjadi rujukan para wanita di zaman Nabi SAW kan. Okay. Kata Nabi SAW, kelebihan Aisyah ni macam kelebihan sarit. Sarit ni adalah roti yang dicarik, ataupun roti yang dikoyak-koyakkan, ataupun roti yang digunting-gunting kan, dimasukkan dalam kuah yang ada dalamnya daging dan juga labu ataupun ada kentang lah istilahnya tu. Okey. Itu sarit. Okey, pertama kata Nabi SAW seperti kelebihan sarit berbanding makanan-makanan lain. Sebab sarit ni adalah makanan kegemaran orang-orang Arab dari semua sudut. Maksudnya orang-orang kaya, orang-orang miskin juga meminati sarit. Okay? Jadi makanan ni sebenarnya bukanlah makanan orang yang mewah, tapi makanan golongan yang miskin juga mampu untuk mendapat makanan ni. Itu satu, Nabi tidak bermewah, tetapi Allah SWT makanan ni berkhasiat. Okay, satu. Yang kedua, kalau kita rujuk, baginda SAW tak suka membuang masa dari sudut menyediakan makanan. Nabi kalau minta apa yang ada je pada isterinya kan. Sebab itu kalau kita rujuk, sarapan pagi Nabi SAW adalah roti dan kurma serta air kosong lah. Air kosong, air jarang kan. Itulah sarapan Nabi SAW. Sangat simple. Sangat simple. Okay. Sebab Nabi tak nak membuang masa dari sudut penyediaan makanan. Kalau kita buang masa dari sudut penyediaan makanan, seolah-olahnya kita ni hidup, itulah, kita hidup untuk makan. Kita hidup untuk makan. Bukan kita hidup untuk makan, bukan kita makan untuk hidup. Kita bukan makan untuk hidup, kita hidup untuk makan. Satu itu disebut tentang tu. Yang kedua, makanan ni mengenyangkan. Jadi tak perlu ambil kuantiti yang banyak dan dia mengenyangkan. Tak perlu ambil kuantiti yang banyak, dia mengenyangkan. Sebab roti yang rendam dalam kuah, dia akan kembang dalam perut. Jadi dia akan cepat untuk mengenyangkan. Jadi tak perlu ambil kuantiti yang banyak. Yang ketiga, Allahumma salli alaihi wasallam, tadi mengenyangkan. Yang ketiga, mudah untuk disediakan. Mudah untuk disediakan. Seterusnya adalah mudah untuk dikhadam. Mudah untuk dikhadam. Jadi tidak memberikan kerja keras kepada sistem penghadaman kita, terutamanya perut kita lah, untuk mencernakan makanan tersebut, Dia bukan hadam, dia hadam. Dot mim. Khadam ni maksudnya adalah cerna. Cerna ni maksudnya adalah dia bukan kalau hadama, ha simpul, dal dengan mim, hadama itu binasakan, hancurkan, rosakkan. Jadi makanan ni bukan dihadam, bukan dihancurkan, dirosakkan, tak. Dia khadam ni maksudnya kita absorb. Khadam ni absorb. Serap. Ya. Jadi tubuh badan kita menyerap makanan. Menyerap makanan. Jadi itu dalam bahasa Melayu dia panggil khadam. Dot dia pakai dot. Dia bukan pakai dal. Dot. Kan kalau dal hadama, dia maksudnya adalah rosakkan, runtuhkan, binasakan, atau hadam. Sebab tu kadang-kadang makanan kita banyak yang dihadam, betul lah. Hancur dah rosak kan. Hancur kesihatan. Sebab itu hadam. Biar makanan ni badan dapat serap, yang vitaminnya ambil, yang zat besinya diambil, umpamanya tu. Okay? Sebab tu dia panggil hadam. Dot. Okay. Tu maksudnya mudah untuk dihadam. Yang seterusnya, selain daripada tu enak rasanya dan mudah untuk dikunyah. Orang tak digigi pun boleh makan. Orang tak digigi pun boleh makan. Tentang tu kan. Okay. Yati dan sidang pendengar yang Allah SWT sekalian, kalau kita lihat ada moyang Nabi SAW, yang namanya Hashim. Yang kita dah bincang kan lepas kan. Hashim ni berasal dari kalimah Hashama. Hashama ni adalah orang yang memecahkan roti untuk memperbanyakkan makanan. Jadi makanan yang dihidang kepada para jemaah haji zaman moyang Nabi yang namanya Hashim, kan, adalah sarit.
yang dihidangkan kepada para jemaah haji, sebab Hashim ni adalah orang yang memberi makan kepada jemaah haji. Jadi oleh kerana perbuatan dia yang mengoyak-oyakkan, yang menghancurkan roti untuk masukkan dalam kuah itu, dia digelarkan sebagai Hashim. Digelarkan sebagai Hashim. Maksudnya orang yang memecahkan roti itu kan. Hashama asal kalimahnya. Okey, itu yang kita bicara pada pertemuan kita lepas. Hari ni kita nak bincang tentang cara Rasulullah SAW makan. Kita dah bincang tentang makanan Rasulullah. Kenapa yang Rasulullah makan? Kita dah bincang tentang Rasulullah makan daging, kemudian kita dah bincang rasional daging korban dan daging akikah. Okey, lepas tu kuantiti daging yang patut kita ambil, kemudian daging ayam, kemudian baru sebentar tadi kita bincang tentang sarip, dan kita nak bicara pula tentang Allahumma salli ala Muhammad, tentang bagaimana cara Rasulullah makan. Ini penting ni. Penting untuk kita supaya kita dapat jaga kesihatan kita. Yang kedua, kita dapat jaga bentuk tubuh badan kita lah. Tidak berlaku tumbesaran tak terkawal. istilah tumbesaran tak terkawal. Dia tumbesaran yang terkawal. Seimbang pada semua bahagian, bukan terlebih pada satu bahagian terkurang pada satu bahagian. Itu maksudnya tumbesaran yang terkawal. Okey, pertama sekali adalah yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum makan adalah ataupun makan adalah membaca doa sebelum dan selepas makan. Ataupun kita boleh katakan menyebut nama Allah sebelum dan selepas makan. Okey. Disebut bahawa daripada Abu Ayyub Al-Ansari, suatu hari kami bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menghidangkan makanan. Aku tidak pernah melihat hidangan makanan yang lebih berkat pada awalnya, tetapi tidak pada akhirnya. Ataupun aku tidak pernah melihat makanan yang lebih sedikit berkatnya pada ketika akhirnya. Jadi kami bertanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Baginda menjawab, sesungguhnya kita menyebut nama Allah ketika makan, ketika hendak makan ataupun ketika hendak memulai makan, tetapi kemudian ada orang yang duduk lalu makan tanpa menyebut nama Allah, maka syaitan pun turut makan bersamanya. Jadi kalau kita sebelum makan tak baca bismillah ataupun tak baca doa makan, syaitan akan makan bersamanya. Kalau kita lihat keberkatan ni, maksudnya adalah di awal tadi macam nampak susah nak habis, banyak makanan, berbukit makanan. Tetapi bila masuk je seorang ni, dia makan tanpa menyebut nama Allah ataupun tanpa membaca doa makan, terus nampak makanan tu tak dapat. Kalau kita rujuk satu hadis lagi yang di hadapan tu tentang Allahumma salli ala Muhammad. Ini kelebihannya, kalau kita berdoa makanan tu jadi cukup. Itu keberkatannya. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, ketika Rasulullah SAW sedang makan bersama 6 orang sahabatnya. 6 orang sahabatnya, datang seorang Arab Badui. Lalu ikut serta makan bersama mereka sebanyak 2 suapan je. Dapat 2 suapannya. Okey. Melihat hal ini, Rasulullah SAW bersabda, seandainya dia menyebut nama Allah, nescaya makanan itu cukup untuk kamu sekalian. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Itulah maksudnya, puncanya ada orang yang duduk tanpa menyebut nama Allah. Sebab itu Allah SWT, Abu Ayyub Al-Ansari melihat di awal makanan tu nampak berkatnya, tapi tidak di akhirnya. Bermaksud secara tak langsungnya kuantitinya berkurang. Kuantitinya macam kenapa tadi macam banyak, tapi tiba-tiba di akhir kenapa jadi sikit. Rupanya bila kita makan Allah SWT tanpa menyebut nama Allah, kita makan bersama syaitan. Hilang keberkatannya ada 2. Satu, hilang keberkatannya mungkin jumlahnya jadi sikit. Tapi kita tak nampak lah. Tu kalau nampak semua orang akan makan dengan menyebut nama Allah kan. Dia tak perasan. Tiba-tiba kenapa tak cukup? Tentang tu satu. Yang kedua, Allahumma salli hilang keberkatannya, maksudnya hilang kebaikan dari sudut makanan tu. Makanan tu telah diserap oleh syaitan. Jadi syaitan yang sihat walafiat, kita yang sakit sebab yang mudaratnya ditinggalkan pada makanan tersebut. Itu maksudnya hilang keberkatan.
hilang keberkatan makanan, maksudnya makan bersama syaitan mengambil yang baik daripada makanan tersebut, tinggallah yang tak baik itu untuk kita makan. Sebab itu kita makan tak sihat. Kita makan tak sihat. Itu sebabnya sebut nama Allah. Okey. Sebut nama Allah ni sama ada kita nak sebut yang diajarkan adalah bismillah. Memadai dengan sebut bismillah. Sebab itu orang tua kita kan, dia bukan saya saja tu. Memang itulah daripada hadis Nabi SAW. Bila Cik, jom makan Cik. Bismillah. Bismillah. Dia tak ada penuh. Cik, jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Dia sebut Bismillah. Kan? Bismillah. Okey. Itulah sekurang-kurangnya kita sebut nama Allah ataupun sekurang-kurangnya doa sebelum makan. Sebelum makan, Bismillah. Macam tu Bismillah. Itu yang disebut fasamillah. Maka sebutlah nama Allah, Bismillah. Cukup. Tapi Imam An-Nawawi dia menambah katanya, terbaiknya Bismillahirrahmanirrahim. Terbaiknya Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Maksudnya Bismillah tu memadai, tapi yang sempurna adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada masalah. Okey. Jadi kalau orang baca Bismillah pun boleh, Bismillahirrahmanirrahim boleh. Dan kalau kita tambah dengan doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu doa makan pun boleh. Sebab ada hadis daripada Sayyidina Ali tentang doa yang dibaca ketika sebelum makan. Doa yang kita amalkan itulah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Okey, boleh, tak ada masalah. Itu terbaik doa. Kita minta Allah campak keberkatan. Macam Nabi bila diberikan susu pada Nabi SAW, Nabi akan mendoakan supaya Allah Nabi minta untuk ditambah lagi kebaikan daripada susu ni kan. Jadi tak ada masalah. Jadi doa-doa yang macam tu tak ada masalah. Boleh diamalkan boleh diamalkan. Okey, itu satu. Okey, yang kedua, bagaimana pula kalau kita tertinggal baca doa, terlupa dah, sedap sangat kan? Makan dulu. Bila baru teringat. Makan dulu, tiba-tiba teringat. Macam mana? Okey, ada hadis yang diajarkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang kamu telah makan, tetapi dia terlupa menyebut nama Allah, lupa baca bismillah atau lupa baca doa makan, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu, iaitu dengan nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Allahumma salli, kalau kita tersilap terlupa baca bismillah awwalahu wal akhiru, maksudnya ya Allah, dengan namamu pada awalnya dan pada akhirnya, pada awalnya dan akhir. Ada kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi melihat syaitan memuntahkan kembali makanan tersebut. Ada kisah yang menyebutkan bahawa syaitan memuntahkan kembali makanan tersebut. Maksudnya bukan kita janganlah fikir macam badang tu hantu air muntahkan, lepas tu kita makan muntah syaitan tu, tak. Maksudnya syaitan dia memuntahkan makanan. Dia memuntahkan makanan tersebut, dia tak makan makanan tersebut. Bukan muntah atas dulang kita, atas pinggang kita. Tak, maksudnya memuntahkan. Itulah keberkatan doa bila kita terlupa, dan itu juga diajarkan oleh Nabi SAW. Masya Allah, saya sangat detail tentang tu. Jadi ini yang kita Allahumma salli alaihi wasallam kita bincang. Antara sebab kita berdoa ataupun kita membaca menyebut nama Allah, sejak ini kita berhenti rehat sekejap, iaitu mensyukuri nikmat. Sebenarnya kita sebut nama Allah itu mensyukuri nikmat. Berdoa sebelum dan selepas makan akan menyebabkan seorang itu bersyukur atas nikmat Allah. Berapa ramai orang di luar sana yang terpaksa mengais-ngais tong sampah untuk mencari makanan, untuk mencari makanan, sisa makanan. Jadi alhamdulillah, dengan membaca doa kita mendapat kita, itu tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tadi kita bincanglah, kalau baca doa makanan jadi cukup. Kalau baca doa makanan jadi cukup. Itu yang disebutkan tentang tu. Dan yang ketiga, adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, ataupun akhlak ataupun adab yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum makan dan selepas makan. Jadi itulah tiga antara rasional kenapa berdoa sebelum dan berdoa selepas makan. Masya-Allah. InsyaAllah. Ada yang tanya Ustaz, doa sebelum makan dia ingat Ustaz, habis makan lupa.
lupa nak sebut Alhamdulillah. Tapi macam mana kedudukannya tu? InsyaAllah kalau tadi kita kata kalau kita makan terlupa baca bismillah, kita boleh baca bismillahi awal wa akhirun. Tapi kalau terlepas nak baca Alhamdulillah macam mana pula? Tapi insyaAllah kita akan kongsikan jawapan lepas kita menerima seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ya Nabi salamun alaika, Ya Rasul salamun alaika, Ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika, Ya Nabi salamun alaika, Ya Rasul salamun alaika, Ya Habib salamun alaika, salawatullahi alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين. حولك الصافي المبرد بردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ورأينا العيس حنت بالسراء إلا إليك والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك. عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. يا نبي سلام يا نبي الله يا رسول سلام يا شفيع الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Hari ini kita belajar rasional di sebalik sunnah cara makan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kongsikan tadi, Nabi makan dimulakan dengan nama Allah SWT, kemudian dimulakan dengan doa. Diakhirkan dengan doa. Tadi ada kawan kita juga tanya, Ustaz, macam mana kalau sebelum makan baca doa, lepas makan lupa baca doa, Ustaz? Macam mana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sebelum tu Yati dan sidang pendengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tadi saya tersalah eja perkataan hadam kan. Dia ejaannya adalah ha simpul, kemudian dot mim, hadam. Kalau hadam, HADAM, hadam itu binasa, rosak kan. Okey, jadi hadam, ha dot mim, ha simpul dot mim. Okey, tu bezanya dot dan dal saja Ustaz. Dot dan dal saja bezanya. Sikit je makhraj lari kan. Itu sama dengan qaf dengan kaf juga kan. Qaf qalbu hati. Kalau kaf kalbu anjing kan. Qaf dengan kaf. Tu jadi dot dengan dal. Okey. Tu insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita terus
Okay, tadi soalan yang diajukan tentang kalau terlupa. Terlupa tak diajarkan pula tentang kalau kita terlupa apa bacaan yang kita ni, tapi sekadar Allahumma salli disebut bahawa kalau kita selepas makan, ada hadis daripada Nabi SAW tentang bila selesai daripada makan, baginda akan membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Itu yang terbaik, itu daripada Nabi SAW. Tapi kalau sekadar kita menyebut alhamdulillah pun dah cukup dah. Sekadar menyebut alhamdulillah pun dah cukup dah. Kalau terlupa, tak diajarkan pula kalau terlupa tentang apa doa yang kita kena baca. Dia berbeza dengan sebelum nak makan tadi. Sebab itu kalau kita baca doa, inilah kelebihan baca doa sebelum makan. Bila baca doa sebelum makan, kita akan mendapat keberkatan daripada awal hingga akhirnya. Satu Cuma ada satu cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, ialah menjilat jari selepas makan. Menjilat jari selepas makan. Kita kena detailkan menjilat jari ni bukan jilat macam ni. Bukan jilat. Dia istilahnya menghisap jari. Maksudnya mengolom jari. Kita kolom jari kita. Itu yang lebih tepat. Sebab kadang-kadang kita menggunakan perkataan menghisap jari. Saya pernah berkuliah di masjid, tiba-tiba saya sebut bahawa antara sunnah Nabi SAW adalah menjilat jari. Ada seorang jemaah angkat tangan, ustaz, dia kata menjilat jari macam ni. Jilat jari. Jilat sesuatu je gitu kan. Allahumma saya anggap semua faham, tapi saya bukan dia yang jemaah tak faham. Cuma saya dapat ilmu dari sudut soalan daripada jemaah tersebut. Kita kena terangkan, walaupun jemaah saya tahu dia faham, dia sangat faham, bukanlah jilat macam ni, tapi takut orang yang tak faham. Jadi soalan tu memberikan memberikan cetusan pada kita para pendakwah ataupun para asatizah yang mengajar tentang sunnah Nabi SAW. Dia istilah menjilat tu dia boleh dibawa dua maksud kan. Jadi adakah jilat secara luar dengan lidah saja, ataupun jilat ni maksudnya memasukkan ni. Kita mungkin tahu dan orang dewasa mungkin tahu, tapi anak-anak kecil yang tak faham kan, perkataan menjilat jari tu, dia jilat jari macam tu, bukan. Dia maksudnya menghisap jari, mengolom jari. Apa rasional dia menjilat jari? Kenapa kita gunakan istilah menjilat jari? Apa rasional menjilat jari? Menjilat jari ni adalah sebagai satu simbol kita ni mensyukuri nikmat Allah. Jadi jilat jari juga adalah simbol. Jadi kalau kita tak baca alhamdulillahilladzi at'amana kan sampai akhir tu, kita menjilat jari, itu simbol kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Itu tentang tu. Dia bukan sekadar kita menjilat jari itu. Kalau disebut dalam Allah SWT, antara rasionalnya adalah menjilat jari itu untuk memasukkan seberapa banyak untuk memasukkan sisa-sisa makanan yang ada pada jari kita, pada jari kita. Disebut daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, katanya apabila selesai makan, baginda SAW akan menjilat jari baginda SAW sebanyak 3 kali. Dan daripada Anas bin Malik juga sebut tentang tu. Cuma dari sudut ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang daripada kamu makan, maka jilatlah jari-jarinya, sesungguhnya dia tidak tahu di mana tempat yang mempunyai keberkatan di sudut makanan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi rupanya jilat jari ni kita tak tahu di mana letaknya keberkatan di sudut makanan tersebut. Jadi kita menjilat jari ni tujuannya adalah untuk memasukkan baki-baki ataupun sisa makanan yang masih melekat pada tangan kita untuk masuk dalam makanan kita, dalam mulut kita. Itu cara kita mensyukuri nikmat, Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu. Jadi selain daripada kita berdoa alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, ataupun kita sekadar menyebut alhamdulillah,
menjilat jari juga isyarat kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Nanti kita akan detailkan tentang menjilat jari. Jadi itu menjawab persoalan kepada yang diajukan oleh sahabat kita, insyaAllah. Okey. Kita masuk yang terusnya, insyaAllah. Hadis daripada Abu Juhaifah ni antara amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika makan ataupun cara Rasulullah makan. Kita dah bincang tentang makanan Nabi SAW, tentang rotinya, tentang kita bincang suatu perkara yang penting juga ialah cara Rasulullah makan. Selain pada tadi yang awal, yang pertama ialah membaca doa ataupun menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Yang keduanya adalah kata Abu Juhaifah, qala Nabi SAW, fala amma ana fala akulu muttaqian. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah makan bersandar. Tidak pernah makan bersandar macam kita duduk atas kursi ni bersandar. Nabi SAW tidak pernah makan bersandar. Okey, sebab itu Nabi SAW dia makan di atas, dia tak makan, dia tidak mempunyai meja makan. Nabi SAW dia tak makan di atas meja makan. Nabi akan makan di bawah, makan bersila. Makan bersila dia ada 3 posisi cara Nabi makan. Okey, kalau bersila tu maksudnya untuk makan banyak. Tapi Nabi tak pernah makan banyak lah. Rupanya makan bersila tu adalah posisi untuk makan banyak. Okey, sebab kita melepaskan perut kita. Melepaskan perut kita. Tambah orang Melayu kita pula, dia bukan sekadar duduk bersila untuk makan banyak, dia longgarkan kepala tali pinggang. Bagi ruang bagi ruang makanan untuk banyak masuk. Sebab itu sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad, kita kena duduk cara Nabi SAW, iaitu Nabi duduk di atas tumit kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, kemudian memeluk merapatkan paha itu ke perut Nabi SAW dan makan dengan tangan kanan. Boleh bayangkan macam ni, maksudnya duduk atas tumit kaki kiri, macam duduk tayak akhir tu, duduk tayak awal. Duduk tayak awal, kita dudukkan kaki kiri kita, kemudian kita menegakkan lutut kita, betis kita meletakkan, menegakkan macam orang bertingguh, macam orang kan. Okey, kemudian Allah SWT rapatkan dan kita merapatkan paha tersebut ke perut kita, supaya kita menekan perut. Yang pertama hikmahnya adalah supaya kita tidak mengambil makanan yang terlalu banyak lah. Okey, makanan yang terlalu banyak. Okey, itu yang pertama lah, itu caranya, dan makan dengan tangan kanan. Okay. Yang kedua, kalau kita bincang tentang cara Nabi SAW duduk ni, kita tadi bincang tentang Nabi makan bersama 6 orang sahabat. Maksudnya Nabi makan dalam talam. Okey. Kalau kita bersila, Yati dan sidang pendengar yang oleh Allah SWT sekalian, kita telah mengambil ruang yang banyak. Mungkin satu dulang tu boleh 3 orang je, ataupun kalau badan besar 3 orang, kalau badan saiz kecil mungkin 4 orang. Tetapi Nabi SAW boleh duduk 6 orang. Boleh makan bersama dengan 6 orang. Okey. Macam mana boleh dapat 6 orang? Sebab cara duduk tu memberi ruang kepada sahabat untuk Allah SWT masuk sekali makan bersama Nabi SAW. Ya. Sebab itu duduk cara itu dia menjimatkan ruang. Okey. Kemudian kan ada hadis Nabi SAW yang disebut ya bani, wahai anakku, kul disebut dalam hadis bahawa fasammillah, kan, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Pertama sekali bersebut nama Allah, dia pesan pada seorang anak kecil tu, sebut nama Allah, kemudian makan dengan tangan kananmu, summa mimma yalik, makan apa yang dekat di hadapan kamu. Jadi saya tak langsungnya duduk macam yang saya sebutkan tadi, ialah duduk di atas tumit, di atas tumit kiri, kemudian menegakkan betisnya dan memeluk dan merapatkan pahanya ke perut, selain daripada untuk menghempit perut supaya tidak memasukkan makanan yang terlalu banyak, ataupun untuk mengelakkan kenyang yang melampau. Yang keduanya, dia membataskan tangan kita ni, nampak? Maksudnya kul mimma yalik ni, makan apa yang ada depan kita. Tak jauh-jauh. Jangan sampai yang jauh tu. Tertongging nanti Ustaz. Kalau duduk dengan cara ni memang tertongging gitu, ya. Kalau duduk dengan cara ni tertongging. Tapi kenapa kita boleh ambil sampai jangkau dekat bahagian ruangan orang tu, bahagian ruangan orang? Sebab kita duduk bersila. Tak ada yang membataskan pergerakan tangan kita ni.
Jadi secara tak langsung kita ikut sunnah Nabi SAW. Kul mimma yalik, makan apa yang dekat dengan kamu, sebab bila tangan kita ni dia terbatas, jadi kita tak boleh menjangkau ke sana. Jadi secara langsung dia adab tentang tu kan, adab tentang Allah SWT, makanan tu. Okay, satu. Okey, Nabi SAW dia tak pernah makan bersandar, tak pernah makan bersandar sebab ikut kajian kita bincang tentang rasional akhlak dulu tentang rasional akhlak. Rasional akhlak, Nabi SAW tidak makan bersandar sebab makan bersandar ini simbol orang kaya yang zalim makan. Simbol orang yang kaya, orang yang kaya yang zalim apabila makan lah. Jadi Nabi tak nak bersandar sebab makan bersandar ni simbol orang kaya yang zalim makan. Satu. Jadi tak nak ikut orang kaya yang zalim makan. Okey. Sebab kalau kita lihat orang-orang kaya, kita gambarkan maksudnya orang kaya ni dia makan dengan sambil berbaring. Sambil berbaring. Okey. Yalah, kerusi dia pun masya-Allah, dia sofanya yang panjang tu kan. Sambil makan sambil baring, sambil baring. Tu Allah SWT simbol orang kaya yang zalim. Tapi Nabi SAW tak nak ikut sama dengan simbol orang kaya yang zalim makan. Satu. Yang kedua, Allah SWT itu simbol orang yang malas makan. Simbol orang yang malas makan. Makan bermalas-malas. Makan pun malas tak tahulah. Kan, makan pun malas tak tahulah. Kan, dia sebut simbol orang yang malas makan. Sebab itu nenek kita ataupun orang tua kita, dia selalu kita kaitkan dengan kata-kata orang tua dan adab Melayu kan. Nak jadi ulas sawa nak jadi ulas sawa kan, nak jadi ulas sawa maksudnya ulas sawa ni lepas makan dia kalau nak bunuh ulas sawa ni waktu lepas makan dia kenyang, dia tak aktif, dia jadi pasif, dia tak bergerak, dia tak ni kan, jadi senang nak pukul ular kalau lepas makan kan. Tapi kalau sebelum makan dia agresif, tapi sebelum lepas makan dia akan jadi malas kan. Jadi rupanya makan bersandar ni simbol orang malas juga, simbol orang malas. Okey, itu disebut tentang kenapa makan bersandar simbol orang malas, simbol orang malas. Okey, itu yang kedua lah. Okey, itu yang kedua. Okey, yang seterusnya kalau kita bincang pula dari sudut sains pula, satu je saya dapatan ni, iaitu mengganggu sistem penghadaman makanan kita, iaitu dia menyekat kelancaran makanan tu terus ke dasar perut kita. Ke dasar perut kita. Jadi kalau kita duduk dalam keadaan bersandar macam ni, Allahumma salli, dia mengganggu sistem penghadaman makanan lah. Mengganggu sistem penghadaman makanan. Itu yang diajarkan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang cara yang seterusnya lah. Rasulullah tidak pernah bersandar ketika makan. InsyaAllah, wallahualam. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Ustaz, saya pernah cuba Ustaz, ni pengalaman saya cuba makan cara duduk yang macam Ustaz kata tadi, yang macam tahiyat awal tu. Tapi yang penting dia taklah berapa selesa seperti mana kita bersila. Jadi kita tak berapa nak selesa, dan juga dia menyebabkan kita tak nak duduk lama-lama pun Ustaz. Maknanya kita makan pun tak lama. Makan cepat, habis, selesai. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Ustaz, kita nak ajukan soalan, beberapa soalan boleh tak Ustaz? Sebab banyak soalan daripada sahabat kita ni. Silakan. InsyaAllah. Kita ada soalan daripada sahabat kita ni Ustaz. Sekejap Ustaz ya, saya cari baik semula. Okey, sahabat kita tanyakan soalan, betul ke Ustaz sebelum makan elok makan sedikit garam Ustaz? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang garam ni sebenarnya antara faktornya lah, kebaikannya dia bagus makan garam sebelum makan. Kita bincang dari sudut rasional sains dia. Sama juga dengan Nabi yang kata nikmal idamu ataupun nikmal udumu al-khal. Baik kamu adalah cuka kan. Cuka garam ni pertama dari sudut sains adalah dia merembeskan banyak enzim dalam mulut kita untuk membantu penghadaman makanan. Jadi kita bila ambil garam dulu, jadi enzim tu dah dirembeskan banyak dalam makanan kita. Bersedia. Jadi bila masuk je makanan, enzim tu terus berfungsi untuk membantu penghadaman makanan. Itu garam. Okey, ataupun Allah SWT cuka kan, cuka khal kan, cuka daripada kurma yang dimakan oleh Nabi SAW. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut sains juga, garam dan cuka ni dia membuka selera makan. Jadi sebelum makan kita ambil sikit, dia
Kalau tengok orang makan mangga muda lepas tu cecah dengan ni, kita terus terliur kan. Okey, kenapa terliur? Sebab ketika itu selera makan kita terbuka. Satu, selera makan terbuka. Dan bila selera makan terbuka, dia akan melembeskan banyak air liur lah. Air liur ni ada enzim kan yang membantu penghadapan makanan. Yati pun dia ketak bibir lah. Dah bayangkan dia punya keset. Kan? Masya Allah. Tu. Jadi garam ataupun cuka. Garam ataupun cuka. Okay. Selain daripada tu, kita tahu garam dan cuka juga dia memecahkan lemak lah. Dia memecahkan lemak. Okay. Yang seterusnya adalah garam dan cuka juga adalah penghilang kepada muak, menghilang kepada muak. Jadi kita makan dengan aman lah, tak ada rasa macam tahu perasaan ni. Kalau kita makan yang banyak kita akan muak kan. Jadi itu antara kebaikan kenapa gula dan cuka dimakan oleh Nabi SAW lah. Terutamanya garam dan cuka lah. Dan pentingnya cuka lah yang terbaik. Okey, insyaAllah. Baik. Satu lagi soalan terakhir Ustaz sebelum kita menutup program kita pada hari ini. Sahabat kita tanyakan soalan, kata bagaimana jika makanan yang tumpah, contohnya butir-butir nasi atas meja, boleh ke kutip dah makan? Kalau kita makan mesti habiskan licin satu pinggan ke Ustaz? Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana makanan yang tertumpah atas meja? Okey. Makanan yang tertumpah atas meja kena ambil. Tapi macam Nabi SAW pernah mengambil cebisan roti di atas lantai, di atas tanah, dan Nabi meniup kan? Kemudian terus memakannya. Okey. Jadi Allahumma salli alaihi itu cara kita mensyukuri nikmat Allah. Walaupun dengan secebis makanan kena ambil dan kena bersihkan. Okey. Cuma kita kena lihat pula. Sebab itu sains kata makanan yang jatuh di atas tanah ke atas lantai ke kena ambil kurang daripada 6 second, kurang daripada 6 saat. Kalau makanan jatuh kurang daripada 6 saat. Sebab tindak balas bakteria hanya berlaku selepas 6 saat. Tak sempat bakteria nak ambil tangga naik makanan. Nak ambil tangga nak panjat. Gurau Ustaz. Allah Alam. Dia